Salam sejahtera kepada semua. Hari ini kami akan membentangkan subjek semantik bahasa Melayu dengan kod BMMB 3123. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang iaitu saya, Hijawan, TWW, dan juga Wan Muhammad Azim Daniel bin Wan Hashnan. Bagi tugasan 3 ini, seorang yang diberikan ialah berdasarkan tugasan 2, analisiskan perubahan makna 10 peribahasa daripada teks ucapan sempena kempen memupuk semangat perpaduan melalui pembentangan secara berkumpulan. Tempoh pembentangan yang diberikan adalah 30 minit bagi satu kumpulan. Yang pertama, kita akan lihat kepada pengenalan. Peribahasa. Apa itu peribahasa? Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2015, peribahasa merupakan suatu ayat ataupun kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan mengandungi pengertian tertentu yang menggambarkan kebudayaan mereka. Menurut Hamilton 1947 pula, penciptaan peribahasa ini adalah berdasarkan fenomena sebenar kehidupan masyarakat Melayu terdahulu yang mengiarakan pemikiran bangsa Melayu tentang alam kehidupan yang mereka tempuhi. Manakala menurut Zamri Muhammad 2016, peribahasa berperanan penting sebagai hukum adat dan juga nasihat moral dalam mengawal tindak anggota masyarakatnya. Oleh itu, peribahasa ini telah dijadikan sebagai suatu bentuk luaran sindiran atau pengajaran yang digunakan oleh nenek moyang kita secara kiasan yang telah diwarisi generasi demi generasi sejak berzaman dahulu lagi. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa peribahasa merupakan suatu kelompok kata dengan susunan tetap yang digunakan secara kiasan untuk dijadikan sebagai pengajaran ataupun nasihat kepada orang lain. Peribahasa ini juga boleh dibahagikan kepada 5 kategori utama, iaitu perumpamaan, pepatah, bidalan, simpulan bahasa, dan juga kata-kata khidmat. Baik, sebelum kita menganalisis perubahan makna melalui teori semantik, kita kena tahu apa itu teori semantik. Teori semantik merupakan teori yang digunakan dalam bidang semantik. Bidang semantik pula merujuk kepada sebahagian daripada ilmu linguistik. Maknanya semua kata, frasa dan ayat mempunyai makna yang ingin disampaikan. Baik, teori semantik ini terdiri daripada 4 teori, iaitu teori imajan, teori logik simbolik, teori behaviorisme dan juga teori analisis komponen. Kita lihat kepada teori yang pertama, iaitu teori imajan. Teori ini digunakan untuk mengkaji makna berdasarkan lambang atau imej yang ada dalam fikiran apabila mengucapkan atau mendengar sesuatu kata. Seterusnya, teori yang kedua ialah teori logik simbolik. Teori ini ditakrifkan sebagai kajian tentang makna dan hubungannya dengan kebenaran atau yang dapat diterima oleh pemikiran melalui simbol bahasa. Seterusnya, untuk teori yang ketiga ialah teori behaviorisme. Teori ini mempunyai berkaitan tentang rangsangan dan tindak balas yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Seterusnya, teori yang terakhir ialah teori analisis komponen. Teori ini menjelaskan setiap perkataan mempunyai hubungan makna dengan perkataan yang lain berdasarkan ciri yang boleh dihubungkaitkan. Baik, sekarang kita akan masuk ke bahagian analisis perubahan makna. Baik, seterusnya saya akan teruskan dengan peribahasa yang pertama, iaitu serumpun bak serai sesusun bak seri. Peribahasa ini akan dianalisiskan menggunakan teori imajan. Apabila kita mendengar perkataan imajan, semestinya dia adalah berkaitan dengan imej ataupun gambaran yang wujud apabila kita mendengar sesuatu. Jadi, apabila kita mendengar serumpun bak serai, sesusun bak seri, apakah gambaran yang akan timbul? Semestinya kita akan wujud satu gambaran, sesuatu yang wujud dalam jumlah yang banyak, sekelompok, sebab kita telah mendengar serumpun dan sesusun yang mewakili sesuatu yang jumlah besar.
Jadi seterusnya, apa gambaran yang akan wujud? Apakah yang timbul ataupun apakah yang wujud secara jumlah yang banyak? Yaitu tumbuhan yang berwarna hijau. Sebab serai dan sirih kedua-duanya merupakan tumbuhan yang berwarna hijau. Jadi apabila kita mendengar peribahasa serumpun bak serai sesusun bak seri, kita akan wujud satu gambaran dalam minda kita bahawa wujudnya sekelompok ataupun satu jumlah banyak tumbuhan yang berwarna hijau yang hidup bersama dalam satu tempat. Jadi, dia juga akan menggambarkan kepada kita berapa pentingnya semangat perpaduan dalam sekelompok masyarakat. Dan ini adalah berhampiran dengan maksud sebenar peribahasa ini, iaitu bersatu padu dalam segala hal. Peribahasa ini akan mudah difahami oleh pembaca ataupun masyarakat kini kerana kita sudah akan mendapat satu gambaran apabila kita mendengar peribahasa ini, iaitu tumbuhan hijau yang hidup bersama dalam satu tempat dalam jumlah yang besar. Jadi dia akan menggambarkan satu kelompok masyarakat dan menggambarkan berapa pentingnya semangat perpaduan yang perlu diwujudkan dalam kelompok masyarakat tersebut supaya dia akan hidup dengan lebih baik. Seterusnya kita akan lihat kepada peribahasa yang kedua, iaitu bersekutu bertambah mutu. Baik, peribahasa ini tergolong dalam jenis kata-kata khidmat. Kita akan menanalisiskan peribahasa ini menggunakan teori logik simbolik. Yang pertama, kita lihat kepada makna kontekstualnya. Bersekutu. Apa itu bersekutu? Iaitu bersepakat, bersatu, berpasukan yang terutamanya dalam sesuatu perkataan-perkataan tertentu. Bertambah mutu. Bertambah, iaitu meningkat. Jadi, bertambah mutu ialah meningkatkan kualiti sesuatu produk. Jadi, kita lihat kepada makna leksikal pula. Bersekutu dalam peribahasa ini, dia ingin menyampaikan sesuatu bekerjasama dalam satu kelompok masyarakat. Manakala bertambah mutu pula, dia ingin menggambarkan ataupun membawa maksud menjayakan sesuatu dengan cemerlang. Jadi, apakah maksud peribahasa ini? Dalam aspek perubahan makna, kita boleh lihat makna peribahasa ini ialah bekerjasama antara satu sama lain dalam melaksanakan sesuatu bagi menghasilkan kejayaan yang cemerlang. Yang ini adalah merupakan analisis peribahasa ini menggunakan teori logik simbolik dari segi makna kontekstual, makna leksikal dan akhirnya perubahan makna. Seterusnya kita lihat peribahasa yang ketiga, iaitu ibarat telur sesangka, pecah sebiji, pecah semuanya. Peribahasa ini tergolong dalam jenis perumpamaan kerana mempunyai perkataan ibarat. Peribahasa ini akan dianalisiskan menggunakan teori logik simbolik juga. Baik, jadi kita lihat kepada yang pertama, makna kontekstual. Telur. Telur ini merupakan satu ovum yang dihasilkan oleh haiwan betina untuk pembiakan yang sering dipergunakan sebagai makanan oleh manusia. Seterusnya, sesangka. Semangkuk. Jadi, apakah yang dia ingin menyampaikan? Iaitu dia ingin menyampaikan asal sumber yang sama ataupun tempat penyimpanan yang sama. Jadi, dia ingin menunjukkan satu asal sumber yang sama. Jadi seterusnya pecah. Pecah ni mudah saja, iaitu hancur. Sesuatu yang rapuh mudah pecah, mudah hancur. Kita lihat daripada makna leksikal pula. Telur ini dia diibaratkan sebagai seseorang individu. Dia ingin menggambarkan telur dalam peribahasa ini ialah seseorang individu. Sesangka. Bagi sesangka pula, jika telur itu adalah mewakili seseorang individu, jadi sesangka ini merupakan kelompok masyarakat individu tersebut. Jadi dia menunjukkan kelompok masyarakat yang sama, asal daripada kelompok masyarakat yang sama. Jadi pecah pula adalah ditimpa akibatnya ataupun terjejas, tertimpa bersama. Jadi jika kita lihat daripada segi perubahan maknanya, kesilapan yang dilakukan oleh seseorang individu yang mengakibatkan orang lain dalam kelompok masyarakat yang sama turut menimba akibatnya. Ibarat telur sesangka, pecah sebiji, pecah semuanya. Apabila seseorang dalam satu kelompok masyarakat yang sama, dia
lakukan satu kesilapan, orang lain dalam kelompok yang sama itu akan juga menerima akibatnya. Jadi inilah maksud yang ingin disampaikan oleh peribahasa ibarat telur sesangka, pecah sebiji, pecah semuanya. Baik, seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Wan Muhammad Azim Daniel dan kita teruskan dengan peribahasa yang keempat iaitu melentur buluh biarlah dari rebungnya. Peribahasa melentur buluh biarlah daripada rebungnya bermakna, kita lihat perubahan makna iaitu kalau hendak pendidik anak-anak supaya menjadi baik, maka perlulah diberikan didikan semenjak kecil sebelum mereka dipengaruhi oleh perkara-perkara yang tidak baik. Ia mengingatkan ibu bapa, guru-guru sebagai teladan kepada golongan muda yang hendaklah diasuh dan dididik anak-anak muda ini supaya mereka berkelakuan dengan baik. Kebenarannya memang nyata kerana kelakuan ibu bapa dan guru-guru senang mempengaruhi tingkah laku golongan muda ni. Jadi, pendidikan akhlak adalah sangat penting dalam usaha untuk memupuk nilai-nilai baik pada seseorang. Okey. Jadi kalau kita lihat makna kontekstual peribahasa ini iaitu terdiri pada kata melentur, buluh dan rebung. Melentur ni ialah kata kerja iaitu perbuatan membengkokkan atau melenturkan sesuatu. Buluh pula adalah sebuah tumbuhan yang batangnya keras dan panjang. Dan rebung pula ialah anak buluh. Seperti yang kita tahu, buluh adalah tumbuhan yang batangnya keras dan sukar atau tidak mungkin dilengkung atau dibengkokkan. Hanya anak buluh yang masih kecil yang dapat dilenturkan. Jadi kita hendaklah melentur buluh semasa buluh itu masih muda lagi, semasa ia masih rebung. Ini kita dapat kaitkan dengan kanak-kanak, generasi muda kita. Kalau kita, di mana kita kalau nak membentuk akhlak seseorang individu itu perlulah memula ketika mereka masih muda. Okey. Itulah yang dimaksudkan dengan makna leksikal dalam peribahasa ini iaitu melentur membentuk seseorang, buluh yang menjadi simbol manusia dan rebung yang menjadi simbol kanak-kanak. Baiklah, teori peribahasa yang seterusnya iaitu bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat. Peribahasa ini dianalisis menggunakan teori yang sama macam melentur buluh biarlah dari rebungnya iaitu teori logik simbolik. Kita lihat dulu makna kontekstual untuk setiap ayat dalam peribahasa ini iaitu yang pertama bulat yang membawa maksud sebuah bentuk yang tidak mempunyai sisi atau bucu. Air pula cecair, sejenis cecair. Pembentung, sesuatu yang berbentuk panjang, bulat dan berongga di dalamnya seperti buluh atau seperti buluh untuk menyalurkan air. Seperti parit lah. Kata seterusnya adalah kata iaitu sesuatu yang diujarkan, muafakat, setuju, seia, sekata. Kalau dari segi makna leksikalnya pula ialah bulat, dia membawa maksud menjadi padu. Air pula adalah sejenis cecair yang tidak boleh dipisahkan dan akan mengikut bentuk acuan. Pembentung dalam peribahasa ini yang membawa maksud terus ke arah sebuah destinasi. Kata pula membawa membawa maksud pendapat dalam peribahasa ini dan muafakat pula ialah sesuatu yang dipersetujui. Bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat. Peribahasa ini bermaksud perkara yang dilakukan secara persetujuan dan sebulat suara semua pihak akan mendatangkan kebaikan. Ini kita dapat kaitkanlah dengan masyarakat kita. Kalau kita yang terdiri daripada masyarakat yang bangsa yang pelbagai, perlulah bersependapat dan pendapat itu perlu disetujui dan dipersetujui supaya kita semua dapat mewujudkan muafakat dalam masyarakat ini supaya dapat mengelakkan daripada apa-apa konflik atau prasangka buruk. Peribahasa yang seterusnya iaitu baik membawa resmi padi daripada membawa resmi lalang. Peribahasa ini dianalisis menggunakan teori semantik
behaviorisme, iaitu sebuah teori di mana kita mengkaitkan rangkaian kata dalam peribahasa ini dengan perbuatan manusia, baik membawa resmi padi daripada membawa resmi lalang, bermaksud berjaya tetapi masih merendahkan diri. Kenapa peribahasa ini bermaksud berjaya tetapi masih merendahkan diri? Kita lihat pada subjek-subjek yang terdapat dalam peribahasa ini, iaitu lalang, padi. Okey, sebelum tu kita lihat dulu apa maksud resmi. Resmi ialah sifat semula jadi atau sifat khas benda, adat, perangai atau tabiat. Lalang pula, padi ialah sejenis tumbuhan yang mana buahnya akan dijadikan beras. Lalang pula ialah sejenis tumbuhan berumur panjang yang boleh mencapai ketinggian 130 cm, bertunas panjang, bersisik dan mempunyai muncung yang tajam. Dari segi fizikal, padi dan lalang menunjukkan ciri fizikal dan rupa yang hampir sama, namun berbeza dari segi fungsi dan kegunaannya. Padi yang berisi dan masak akan menunduk, manakala lalang akan tumbuh menegak walaupun tidak ada hasil. Secara visual, tanaman padi sentiasa tunduk disebabkan buah padi yang banyak dikaitkan dengan orang yang sentiasa merendahkan diri walaupun sudah berjaya. Lalang pula selalu terlihat berdiri tegak disamakan dengan orang yang sombong atau angkuh. Jadi daripada penjelasan ini kita dapat lihat bahawa peribahasa baik membawa resmi padi daripada membawa resmi lalang, ia merujuk kepada padi itu ialah seorang yang walaupun dia berjaya tapi dia masih menundukkan diri, tidak sombong dan tidak bongkak. Manakala lalang pula ditujukan kepada orang yang berjaya tapi sombong, bongkak dan sentiasa memandang tinggi terhadap dirinya sendiri. Kita lihat pula teori yang seterusnya, iaitu kaki ayam. Peribahasa ataupun peribahasa simpulan bahasa kaki ayam ini akan dianalisis menggunakan teori semantik, teori emerjan. Terlebih dahulu kita lihat maksud kaki ayam. Maksud kaki ayam ialah tidak memakai kasut. Dalam peribahasa ini, imej ayam dibayangkan pergi ke sana ke sini sehingga naik ke atas rumah mencari makanan selayaknya seperti manusia. Sama ada berada di atas tanah maupun di atas rumah, kaki ayam tetap tidak berkasut atau memakai alas kaki. Ayam dianggap binatang yang terdapat di sekeliling kita. Maksudnya masyarakat dahulu yang tinggal di kampung, ayam kampung banyak dipelihara di kampung-kampung. Ayam menjadi sumber daging dan telur kepada masyarakat. Okey, jadi kenapa simpulan bahasa kaki ayam ini dijadikan peribahasa untuk maksudnya tidak memakai kasut? Ya, kerana pada zaman dahulu kita dapat lihat bahawa ayam tu dia tidak memakai kasut. Jadi orang dahulu dia mengkaitkan seseorang yang tidak memakai kasut itu kaki ayam, berkaki ayam. Macam itu. Baik, pertama sekali kita akan lihat kepada peribahasa bagaimana acuan, begitulah kuehnya. Peribahasa ini telah mengaplikasikan teori logik simbolik. Baik, pertama sekali kita akan lihat kepada makna kontekstual yang ada dalam peribahasa ini. Perkataan acuan bermaksud bekas yang mempunyai bentuk tertentu, manakala kueh pula merujuk kepada sejenis juadah. Dengan ini, makna leksikal yang kita boleh dapat dalam peribahasa ini ialah bentuk kueh mesti akan mengikut bentuk acuan yang digunakan. Makna leksikal perkataan acuan dan kueh mempunyai perkaitan dengan konsep ibu bapa dan juga anak-anak. Jadi, perubahan makna dalam peribahasa ini adalah untuk menggambarkan bahawa seseorang anak itu akan mengikut perangai ibu atau bapaknya. Peribahasa yang seterusnya ialah peribahasa sudah terang lagi bersuluh. Peribahasa ini juga dianalisis melalui teori logik simbolik. Pertama sekali kita akan lihat kepada makna kontekstual yang ada dalam peribahasa ini, iaitu perkataan terang
dan juga perkataan bersuluh. Perkataan terang ini membawa makna tidak gelap dan situasi yang cerah. Seterusnya, perkataan bersuluh ini membawa maksud perbuatan yang menggunakan suluh untuk menerangi sekeliling. Dengan ini, makna leksikal yang boleh kita dapat dalam peribahasa ini ialah persekitaran sudah cerah, namun seseorang itu masih menggunakan suluh untuk menerangi sekelilingnya. Jadi, perubahan makna dalam peribahasa ini adalah menunjuk situasi yang sudah terang, perkara yang nyata dan tidak dapat dinafikan. Peribahasa yang seterusnya ialah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Peribahasa ini telah mengaplikasikan teori analisis komponen. Dalam analisis peribahasa ini, kita akan lihat kepada perkataan yang terdapat dalam peribahasa ini dan juga istilahnya. Kita lihat kepada perkataan yang pertama iaitu berat. Berat membawa maksud kesusahan. Jadi, kita boleh menghubungkaitkan perkataan berat dengan kesusahan dan juga beban. Seterusnya, perkataan yang kedua ialah perkataan dipikul. Perkataan dipikul ini membawa maksud satu tingkah laku yang mengangkat dengan galas di atas bahu. Jadi, perbuatan ini dia biasanya melibatkan dua orang. Jadi, perkataan dipikul ini boleh berhubung kait dengan perkataan masyarakat dan juga kumpulan. Baik, seterusnya, untuk perkataan ringan, perkataan ini bermaksud kemudahan atau kesenangan. Dengan ini, kita boleh menghubungkan perkataan ini dengan kesenangan atau tiada masalah. Seterusnya, untuk perkataan dijinjing pula, merujuk kepada perbuatan membimbing atau membawa sesuatu dengan tangan yang terhulur ke bawah. Perbuatan ini boleh dilakukan secara berseorangan. Dengan ini, dijinjing tidak mempunyai kaitan dengan masyarakat, tetapi dia mempunyai kaitan dengan perkataan seorang diri. Jadi, perkaitan dalam peribahasa ini ialah berat sama dipikul merujuk kepada beban atau kisah duka yang ditanggung, manakala ringan sama dijinjing merupakan kesenangan atau kisah duka yang dilalui. Namun, perubahan makna peribahasa ini merujuk kepada tolong-menolong antara satu sama lain sewaktu senang atau susah. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.